Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua pelajar non-Muslim. Boleh onkan kamera di setiap kelas. Bilik mesyuarat, saya tak nampak view kat sini ke? View saya tak nampak. Bilik passage dah tak ada kan? Yang saya nampak ni dekat mana ni? Ni dekat mana ni? BK1. Kolaboratif. Yang lain tak boleh view Yang lain tak ada view kat paparan saya. Tak ada kamera. Bilik meeting tak ada kamera. Okey, bilik ni seminar. Okey, kita tunggu sekejap sementara kawan awak bergerak pergi ke bilik kuliah Bilik seminar pun tak ada kamera. Alright. Suara saya jelas di setiap bilik tak? Okey. Cepat-cepat kita nak mula cepat. Masa-masa dah lapar kan? Dah pukul 11 dah. Okey. Dah. Okey, sebelum saya mulakan taklimat pada pagi ini, saya mulakan dengan bacaan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dia macam tak best lah, one way communication. Okey, nama saya Puan Izrawati Minti Makno, boleh panggil saya Puan Azi. Mana-mana pelajar yang pernah saya mengajar SKR 2A, 2B, SPI mengenali saya. Okey, pada hari ini matlamat kita adalah saya ingin menyampaikan serba sedikit pengetahuan mengenai saya sharekan slide saya. Semua boleh, loading. Semua boleh view Semua okey? Nampak yang saya pancarkan dekat komputer masing-masing? Okey, so taklimat kita pada hari ini adalah berkenaan dengan outcome based education. Okey, so pembelajaran sebab ini adalah salah satu daripada pengetahuan yang perlu pelajar-pelajar SKR dan SPI perlu tahulah, sebab kita mempunyai kriteria kita akan diakreditasi. Setiap program kamu ni, program SKR, sijil SAU lah. Sekarang dah tukar nama yang mana SKR semester 2, semester 3. Sekarang dah tukar nama kepada nama program baru iaitu Sijil Teknologi Automotif SAU. Tapi saya masih lagi dah terbiasa dengan SKR. So Sijil Teknologi Automotif akan di-aggregate ataupun diiktirafkan oleh badan profesional. Kalau kita dekat Malaysia ni untuk bidang teknologi ni di bawah MBOT lah, Malaysian Technologies macam itulah, supaya bila kamu keluar nanti badan MBOT ni mengiktirafkan program kamu ni, diiktiraf lah sama ada nanti kamu nak sambung belajar ataupun kamu nak kerja di mana-mana sektor, especially dekat government ke. Sebab tu kita setiap program di institusi, tak kisahlah dekat universiti, dekat politeknik, di sekolah community, mana-mana sektor TVET yang lain, contohnya ILPs, dia kena melalui proses yang sama. Diiktiraf lah program tersebut. Salah satu session dalam program tersebut yang pelajar-pelajar perlu mengambil tahu
Bukan semata-mata belajar dekat college ni, kamu kena tahu apa yang kamu selama ni kamu belajar khusus di sini, program kata contoh SAU, sijil teknologi automotif ataupun sijil teknologi penyelenggaraan industri, apakah matlamat kamu kat sini. Okey, soalan ni nanti saya memberi sikit sharing mengenai apa pengetahuan yang saya ada. Sekejap ya. Okey, pengetahuan yang saya ada sebab kamu ni ada di kalangan kamu ni, okey, kalau untuk sijil teknologi otomotif kamu akan badan embok tu akan turun pada bulan 2. So kamu ni insan-insan terpilih di kalangan SAU, sijil teknologi otomotif akan dipanggil untuk ditemu bual lah. Seterusnya sama juga nanti masa SPI. Salah satu soalan-soalan yang bentuk pertanyaan yang ditanya adalah, adakah awak tahu OBE? Pembelajaran awak di kolej ni berlandaskan satu konsep OBE. Kalau kamu tak tahu, sebab tu pendedahan ini perlu setiap pensyarah dedakan. Mana pun kelas, contoh seperti kelas saya, setiap kali kelas saya, contoh saya mengajar subjek keselamatan, saya akan menerangkan hasil pembelajaran khusus, apa yang awak dapat lepas awak belajar, hasil pembelajaran program, macam itulah. Setidak-tidaknya awak belajar di college community, awak tahu apa itu outcome based education. Kalau bahasa mudah, outcome based education tu apa? Outcome tu adalah hasil. Base tu berpandukan kepada pembelajaran. Contohnya apa? Outcome based education tu. Contoh apa? Okey, saya kasih contoh mudah je supaya pemahaman kamu ni jelas. Okey, saya kasih contoh yang mudah saya nampak. Contohnya nak buat burger. Contoh ada subjek burger lah. Contoh saya tak sentuh kepada subjek teknikal supaya benda ni semua orang nampak, SPI nampak dan SAU nampak. Okey, contohnya kamu masuk bidang program di college community ni bidang culinary. Okey, bidang culinary contohnya salah satu subjek tu adalah subjek memasak. Subjek memasak ni saya memberi contoh ni supaya kamu pun kat rumah kadang masak burger kan. Okey, satu subjek khusus tu contohnya subjek untuk masak burger. Subtopik dia. Okey, contohnya khusus tu khusus penghasilan burger. Okey, dalam satu khusus penghasilan burger tu objektif OBE tu maksudnya bahasa Melayu dia senang kata apa yang awak perlu dapat lepas apa outcome, apa hasil yang awak dapat daripada awak belajar khusus penghasilan burger. Okey, contoh tapi dalam khusus penghasilan burger ni dia dinilai dari segi bukan hanya pengetahuan, kamu perlu tahu pengetahuan. Kamu kena tahu, okey, pengetahuan macam mana nak menghasilkan sebiji burger, sekeping burger. Mestilah ada tepung, mestilah ada garam, mesti adalah pelikat. Itu pengetahuan yang perlu awak tahu. Berapa nisbah dia. Okey? Saya kasih contoh ni supaya nanti bila kamu ditemu bual, kamu nampak apa sebenarnya OBE ni. Okey, itu pengetahuan. Tetapi dari segi dia ada 3 elemen, iaitu pengetahuan, praktikal dan kemahiran efektif. Maksudnya dekat college community kamu kena dapat 3 ni setiap program kamu. Pertama, pengetahuan saya kata kamu perlu tahu tepung apa sesuai, tepung gandum ke, tepung ubi ke, tepung apa lagi. Awak tanyalah mak awak nanti tepung apa. Kedua, elemen yang awak perlu tahu, awak kena buat praktikal. Macam mana nak hasilkan setipis, sekeping burger. Dan yang ketiga, kamu dalam kursus tersebut dia ada 3 elemen kemahiran. Kemahiran ni bila kamu tengah buat praktikal membuat sekeping burger, kamu mesti ada kemahiran, contoh kemahiran kerjasama ke ataupun kemahiran okey dah siap tu, ataupun interpersonal communication, kamu nak jual burger tu ke apa, elemen kemahiran kepimpinan, kemahiran apa lagi, kepimpinan, komunikasi, apa lagi, leadership, lagi apa lagi, keusahawanan, semua diterapkan dalam satu kursus tu. Maksudnya dia ada 3 saya kata tadi. Satu, pengetahuan yang perlu kamu tahu. Kedua adalah praktikal nak buat burger tu. Ketiga adalah kemahiran. Bila kamu dapat dalam kursus tu ketiga-tiga elemen tersebut, itulah yang menjadikan kamu pelajar yang berketerampilan, yang dekat industri diperlukan sangat. Bukan kamu keluar seperti seorang robot.
Robot tu kamu tahu buat kerja tapi kamu tak ada sifat insaniah. Kamu tak ada label, tak boleh nak bercakap. Tak ada leadership. Tak ada apa lagi? Tak ada apa kepimpinan. Macam mana nak kerja tak ada kepimpinan? Sebab tu dalam satu kursus tu dia perlu ada 3 elemen tersebut. Okey, daripada 3 elemen tu itulah outcome. So katakan burger tadi. So hasilnya nanti macam mana pun kursus tu di akhir tu macam mana awak buat, kamu kena ikut step. Jadilah sekeping burger. Itulah maksudnya hasil pembelajaran outcome based education. Okey. Kursus tu akan outcome based education tu kamu boleh membuat sekeping burger. Ataupun kalau contoh bagi orang Islam, kalau saya suruh mengambil air semayang, belajar pendidikan Islam, khusus pendidikan Islam. Di akhir pembelajaran tu kamu tahu step-step untuk menunaikan solat. Sebelum solat kamu tahu mengambil wuduk, langkah-langkah tu kamu tahu. Dan kalau kata dalam outcome based education ni kamu tidak boleh buat, benda tu itu yang kena repeat. Kena diulang-ulang supaya dia di akhir tu kamu dapatlah hasil pembelajaran OBE tu, hasil pembelajaran khusus. Tapi kalau peringkat khusus dapatlah peringkat khusus boleh buat burger. Kalau katakan di peringkat program, lepas habis progress, sebab tu kalau kamu kalau ni, okey saya tunjuk yang ini. Okey, sebab tu kalau kamu perasan kat sini ada CLO, ada PLO, ada PEO, ada CQI. Saya terangkan di peringkat CLO dulu. CLO tu bahasa Inggeris. Course, Learning, Outcome. Contoh tadi dalam burger kan. Burger tu hasil pembelajaran tu CLO, Course, Learning, Outcome. Maksudnya hasil pembelajaran khusus. Di akhir kursus, kamu boleh buat burger. Okey, burger di akhir kursus tu kamu boleh buat burger tapi menerapkan 3 elemen tadi. Kamu tahu pengetahuan, kamu tahu praktikal, kamu dalam waktu sama kemahiran boleh bercakap, leadership, tanggungjawab, keusahanan semua ada dekat situ. Elemen 3 tu perlu ada. Itu adalah CLO. Nanti kalau ditanya CLO pernah dengar tak? CLO tu bahasa Inggeris. Course, Learning, Outcome. Belajar burger terus dapat boleh buat burger. Tahu step dia. Tahu macam mana nak buat step by step dia. Okay, tahu pasal safety macam mana nak menghasilkan burger. Itu adalah CLO ataupun hasil, kalau bahasa Melayu dia CLO ni kan. Hasil pembelajaran khusus. Nampak ni? CLO saya highlightkan ni. Hasil pembelajaran khusus. Kalau saya kasih contoh tadi, hasil pembelajaran khusus untuk buat burger, kamu tahulah buat burger. Okey, kalau saya kat sini saya selitkan kalau bidang automotif. Katakan saya mengajar kamu kursus servis asas. Di akhir kursus tu kamu tahu apa CLO dia? Satu, kalau pengetahuan. Okey, pelajar dapat memahami, dapat mengetahui apa? Pengetahuan mengenai servis asas kereta. Apa dari servis asas kereta? Pengetahuan. Macam mana pilih minyak engine oil yang berkualiti, jenis semi ke, fully synthetic ke. Lepas tu plug jenis macam mana, lagi apa? Nak buat servis gearbox macam mana. Okay, so spark plug, dia ada jenis-jenis dia. Itulah pengetahuan yang kamu perlu tahu. Kelikatan minyak engine oil macam mana. Apa lagi? Kalau kata SPI dia buat welding. So dia tahu, contoh khusus SPI, CLO dia, hasil pembelajaran dia apa? Dia tahu buat ni lah welding. Kalau ARCA tu, dia tahu macam mana nak welding ARCA. Okay, welding ARCA dari segi pengetahuan perlu apa? Apa bahan-bahan dia, macam mana praktikal dia, in term of keselamatan dia. Okay, masa buat kursus ARCA tu, ada tak elemen-elemen khusus kerjasama, apa lagi? Komunikasi, lagi apa? Teamwork, okay, yang dimasukkan dalam kursus-kursus contoh kipalan. Itu contoh dia, itu adalah CLO. Saya terangkan ni supaya bila nanti kalau katakan kamu terpilih di temu bual, kalau dia kata CLO, kamu tahu, oh CLO tu bahasa Melayu dia hasil pembelajaran khusus. Contohnya kursus saya belajar rombak rawat enjin. Kursus apa lagi saya belajar? Kursus servis asas saya tahu apa servis asas dia, apa praktikal dia. Ataupun lagi kursus teknologi automotif, kursus brake. Macam mana kursus asas brake? Kamu tahulah nak buat apa? Clutch. Nak buat apa tu yang tu saya pun tak tahu. Tapi saya bukan orang otomotif. Tapi benda-benda the end of the kursus CLO kamu tercapai. Okay, itu adalah CLO. Habis semester contoh bulan 2 ni kamu masuk sampai bulan 5 tu tercapai kursus kamu.
Untuk subjek katakan brake, untuk subjek steering. Okey, itu adalah CLO. Kedua, apa awak perlu tahu kalau dia kata apa itu PLO? PLO tu hasil program. PLO ni dia kira macam CLO ni seperti cucu. PLO ni seperti ayah atas sikit di peringkat program. Peringkat program nanti kalau kursus katakan dalam SPI dalam SPI kan ada katakan 16 kursus wajib. Kursus transdisiplin, SEM 1, SEM 2, SEM 3. SEM 1 dia kena ambil contohnya teknologi elektrik, kimpalan 1, teknologi workshop. SEM 2 dia kena ambil elektroneumatik, apa lagi sistem E. SEM 3 dia kena ambil dia kena buat PLC. Gabungan semua kursus-kursus, kamu tamat je by day kamu dah habis apa praktikal SEM 4 kan. Kamu kan program sijil kan 4 semester kan. Kamu dah cukup tu, dia program kita melihat keseluruhan program kamu pada kohort kamu. Adakah setiap kohort tercapai 3 elemen yang saya nyatakan? 1, PLO 1 komunikasi, pengetahuan. Pengetahuan tu adakah pengetahuan kamu mengenai otomotif ataupun mengenai penyelenggaraan industri telah tercapai PLO 1. PLO 1 ni pengetahuan. PLO 2 adalah praktikal. Adakah tercapai keseluruhan program kamu ni? Untuk katakan sekarang SKR 3 17 orang. 17 orang tu SKR 3 sekarang ni tercapai. PLO 1 dia tercapai sebab dia dah berkursus yang kecil tadi kan. Saya kata cucu tadi tu kan. Okey, dah tercapai, dia pergi kat program. Habis kamu nanti SKR 3 ni, dia pergi KLI sen depan. Bila keseluruhan tercapai PLO 1 pengetahuan. PLO 2 hasil pembelajaran program saya masuk sekarang ni besar pula. Tadi kecil khusus, sekarang ni pergi kat program kamu. Program kamu ni SAU, Sijil Teknologi Otomotif. Lepas tu masuk dekat SPI, PLO, Program Learning Outcome ataupun bahasa Melayu dia adalah hasil pembelajaran program. 3 elemen juga dilihat. 1, pengetahuan. 2, praktikal juga. Adakah praktikal itu tercapai? Habis dia tercapai tak pengukuran dia? 3, kemahiran. Nilai kemahiran tu tercapai tak? Contoh PLO 4 adalah komunikasi. Adakah komunikasi tercapai? PLO 5 adalah keusahawanan. Adakah nilai-nilai keusahawanan tu telah diterapkan? Contoh kamu bila berada dalam program automotif ataupun penyelenggaraan industri, kamu ada saja ni kan keusahawanan. Nilai-nilai keusahawanan tu kamu dah ada. Okey, habis praktikal nanti pada semester 4, okey. PLO 5 tercapai. PLO 6 apa pula? PLO 6 PLO 6 adalah tekno saya tak sure, tapi ada komunikasi, ada leadership. 3 ilmu penting tu mesti tercapai. Sekejap saya angkat call sekejap je. Okay, sorry. Okay, boleh saya teruskan? Okay, tadi saya kata memula CLO kursus, awak kena tengok kursus. Kursus tu mewakili kursus dalam program. Bila awak pada semester 4 awak habis nanti, PLO dia melihat ke 17 orang ni SKR 3, saya kasih contoh SKR 3 lah sebab dia nak habis kan. So dia pergi LI sen depan. Bila dia tamat je, PLO dia tercapai tak? So peringkat college ni kena melihat program di college tu adalah adakah PLO hasil pembelajaran proses tu tercapai tak? Yang elemen saya katakan tadi, yang penting adalah yang sama tu tercapai dari segi pengetahuan, kedua adalah praktikal, ketiga kemahiran. Nilai-nilai kemahiran tu yang nak jadikan kamu insaniah, cukup. Kamu ni kalau nak jadi seorang juru teknik ataupun kamu nak jadi juru kimpal atau kamu nak jadi seorang mekanik, kerana kamu kena ada 3 elemen tu. Kalau tak, kamu jadi seorang juru mekanik yang nerd, tahu pengetahuan tapi tak tahu nak buat praktikal. Tahu ni semua teori. Oh, saya tahu teori minyak hitam ni. Saya tahu ni kena pakai ni fully synthetic. Berapa kilometer kamu tahu. Tapi kamu tak tahu nak buat praktikal. Tak boleh jadi juga. Tapi kalau kata kamu boleh buat praktikal, katakan dekatnya nanti dah habis tu, habis nanti kamu boleh buat praktikal. Oh, boleh tukar. Tayar bocor je saya boleh masukkan cacing. Tayar bocor je saya boleh tengok masukkan tayar tu dalam air tengok gelembung ke tak gelembung. Tapi kamu tak boleh nak communicate dengan orang, kamu tak boleh leadership.
Sebab tu benda ketiga-tiga elemen ni perlu adalah, itu adalah PLO, hasil pembelajaran program. Okay, so PLO ni diukur bila kamu tamat nanti, bila set 4. Okay, CLO ni setiap semester, khusus yang kamu ambil. Okay, kita pergi ke next, PEO. PO ni lagi besar. Bila kita kata kepada PO, dia adalah bila kamu 3 ke 5 tahun. 3 ke 5 tahun ni apa yang mau jadi? Kalau katakan ideal SKR 2A, dia dah jadi juru mekanik. Okey, nasi tu dah jadi juru mekanik yang handsome. Okey, dia dah berada dekatnya Toyota tu dah 3 tahun ke 5 tahun. 3 tahun ke 5 tahun ada tak dia career investment, advancement, peningkatan daripada dia jadi junior mekanik menjadi senior mekanik. Itu adalah pencapaian PO. Maksudnya dia dah cukup 3 elemen ni, nampaklah bos dia nampak, oh dia ni mempunyai pengetahuan yang tinggi, praktikal boleh buat, boleh berkomunikasi, boleh ada daya kepimpinan. So dinaik pengukuran PEO ni adalah selepas 5 tahun kemerjadian kamu dekat industri. Nasi tu dah ada level, dah dinaikkan pangkat ataupun kamu sambung belajar, itu adalah pengukuran PEO. So biasanya kalau ditanya adalah, awak tahu tak apa itu CLO, apa itu PLO? Biasanya macam itulah. Tapi kalau ditanya PEO ni bila kamu dah bekerja, nanti pihak institusi kena ukur pula pelajar yang keluar ni jadi apa. Betul ke yang short sendiri ke program sijil teknologi otomotif ataupun sijil teknologi penyelenggaraan industri yang Kementerian Pendidikan Tinggi, Jabatan Pendidikan Politeknik offer ni short sendiri ke? Setiap benda tu ada pengukuran. So di peringkat kamu biasanya setiap every semester di awal kelas pesara akan kata, okey, hasil pembelajaran kursus kita apa? Kalau tadi saya kata hasil kena buat burger, kursus buat burger, kena tahulah buat burger. Lepas tu buat burger tu kena tahu keselamatan dia macam mana. Okey, bukannya buat burger je. Dia cukup 3 elemen tadi saya kata, pengetahuan, praktikal. Praktikal tu kena masuk. Kalau elemen safety, kena pakailah baju yang bersesuaian. Contoh kalau kata masuk bengkel, kena pakailah safety shoes, kena pakailah jacket, kena pakai earplug. Benda-benda safety begitu. Dia macam kamu bekerja kat luar, sama je kamu apply. So ini yang kamu perlu tahu. CLO adalah khusus kamu, PLO adalah bila kamu tamat. PLO pun tadi saya kata 3 elemen juga diukur. PO ni bila kamu dah keluar nanti. So kamu boleh baca yang ini telah telah dikongsikan di dalam kamu punya quick info. Ada tak dapat sekeping kertas tu? SEM 1 ke apa? SEM 1 untuk minggu saya kenal dapat sekeping kertas, ataupun di mana-mana dekatnya, kalau kamu perasan dekat bawah, dekat level tingkat 1 bilik seminar, yang saya tunjukkan di pamparan saya ni telah ditampal. Okey, saya memberi pendekatan yang mudah je tadi, macam mana nak buat burger. Itu kamu tahu hasil pembelajaran khusus. Bila tamat itu PLO. Okey, so macam mana peranan kamu? Okey, untuk kalau OBE ni, saya ambil ni. OBE ni saya terangkan tadilah apa yang kamu perlu tahu. CLO, hasil bahasa Melayu je, hasil pembelajaran khusus. PLO, hasil pembelajaran program. Okey, dalam OBE ni saya tak nak bombastik sangat. Saya cuma nak kamu tahu apa itu OBE. OBE tu yang saya kata tadilah, yang penerangan saya kalau katakan untuk contoh yang mudah bagi orang Islam. Untuk tiang dia rukun, katakan dia kena tahu rukun Islam. Ketua rukun iman. Rukun Islam ada 5. So dalam OBE ni dia pun ada pillars dia. Pillars dia ni adalah yang biasa. Pillars tu adalah tiang. Kalau kita tiang agama, tapi OBE ni dia ada 4 tiang. Tiang yang pertama tu kamu kena asyik. Jangan saya kat sini ada tak? Saya ni. Tak ada. Saya cakap je lah secara verbal. Tiang yang pertama ni, dia punya rukun untuk OBE ni, kamu kena jelas. Maksudnya kena jelas. Hasil pembelajaran khusus tu yang paling kecil tadi saya kata cucu tu, CLO, hasil pembelajaran khusus. Dalam khusus tu kena jelas lah. Kalau nak menghasilkan sebiji kek, penghasilan dia punya tu, pengetahuan pelajar perlu tahu penghasilan sebiji kek. Ataupun penghasilan burger. Kena tahulah nak hasil burger. Kalau di akhir pengetahuan dia perlu tahu sebiji asal kereta, kena tahulah. Maksudnya dia kena clear penerangan tu apa yang student perlu dapat. Okey. Kedua, untuk pillar OBE ni saya beritahu sekadar share dengan kamu. Kedua, dia adalah design talk.
top down. Design top down tu apa dia design top down? Inilah saya kata design top down. Dia bermula daripada segitiga. Yang paling atas ni PO. Kamu habis belajar 5 tahun. Lepas tu kalau dah ni paling atas, design dia pergi kat PLO, program. Okey, PLO ni benda 3 tadi pun diukur. Dan terus masuk ke kurikulum kamu CLO. Dia design dia macam piramid. Apa yang macam contoh piramid makanan tu lah. Apa yang paling perlu? Yang paling perlu paling bawah tu paling besar kan. Design top down dia. Karbohidrat, protein, apa lagi? Lemak, apa lagi paling protein, vitamin, lemak paling sikit. Itulah saya kata design top down. Paling bawah sekali adalah CLO kamu, hasil pembelajaran khusus, macam segitiga lah. CLO kamu, kedua protein tu gantikanlah PLO. Yang paling atas tu design top down dia adalah PEO. PEO tu yang dah 5 tahun, kamu dah keluar jadi engineer di situ, kamu dah keluar jadi senior technician, kamu dah jadi juru kimpal. Juru kimpal apa? Situ gaji dah masuk dah. Juru kimpal dekat oil and gas, dekat bawah tu offshore, gaji dah 10,000. Okey, yang jadi mekanik, yang jadi juru mekanik ni contoh dah buka kedai dah. Okey, itu design top down dia. Dia daripada bawah pergi ke atas. Okay. So mula daripada kelas kamu ni, khusus kamu ni sampai kamu ke atas. Dia jadi segitiga, piramid. Okay, nombor 3, dalam tiang kepada dalam OBE ni punya tiang, dia punya pillars dia, perkara utama nombor 3 adalah setiap pesyarah ni dia kena, macam kami ni di peringkat pesyarah ni kena memberi peluang kepada kamu extend, bahasa Inggeris dia extend opportunity. Maksudnya kita memberi peluang, contohlah kamu kan, contoh khusus diasaskan CLO, hasil pembelajaran khusus kamu ni tak boleh nak buat kata pengetahuan. Puan, Encik, saya tak boleh lah nak belajar pasal nak hafal ingat, saya tak tahu pasal jenis minyak hitam, apa kelikatan dia, saya tak boleh pengetahuan. So, ataupun tak boleh nak buat amali yang kata elemen yang kedua, ataupun tu bila pesyarah tengok elemen kamu PLO 1 kemahiran kamu rendah, kamu tak boleh buat amali, itulah extended opportunity tu. Maksudnya pesyarah memberi peluang tu, janganlah tak ambil peluang sampai tak hantar assignment, kenalah ambil peluang tu sehingga tercapailah kamu punya matlamat. Kalau kelas suruh buat burger hasil dia, so tercapailah hasil buat burger. Macam mana kamu nak menghasilkan, kalau kata dalam praktikal tu, cik saya tak tahulah macam mana nak timbang, macam mana nak buat ni sukatan ni. Sebab tu pesyarah dalam OBE ini memberi extended opportunity, memberi peluang, setiap kali tu peluang. Tetapi peluang tu janganlah sampai guna. Banyak kali kasih peluang sampai tak hantar assignment, sampai gagal. Itu satu ya. Saya pesanan saya ni kepada semua, awak semua ni macam anak-anak saya je. SKR, baik SAU, saya dah biasa SKR, baik SAU, Sijil Teknologi Otomotif ataupun SPI, Sijil Penyelenggara Industri. Janganlah ambil sambil lewa, hantar, ambil take part. Apa yang pesyarah suruh tu adalah sebab OBE ni sehingga kalau kamu tak boleh mengambil air sembahyang bagi orang Islam, dia nak, kalau bagi yang Indian ni, kat sini ada Indian ke ataupun yang ada Chinese ataupun non-Muslim, nak sembahyang, orang Islam kena ambil air sembahyang, kena bersihkan diri, kena ambil wuduk, dia kena tahu setiap langkah, kena niat, kena ikut urutan, tak kira lah agama apa sekalipun, benda-benda begitu, dia tak boleh skip, so dia kena tahu. So itulah extended opportunity, memberi peluang. Sudah pesyarah bila kasih peluang sampai akhir semester dah minggu ke-14. Minggu ke-15 kamu tak hantar, 16 tak hantar. Memang nak fail lah jawabnya. Okay, so please, bila dah kasih extended opportunity, memberi peluang untuk kamu dapat, dia tak ada, OBE ini tak ada kamu gagal sebenarnya. Setiap orang adalah mempunyai, boleh berjaya. Tapi kadang-kadang disebabkan sifat malas, kita tak boleh lah nak tolong. Takkan nak tolong juga orang yang malas. Orang tak boleh mengubah diri dia. Macam mana kita nak ubah? Okey, itu yang ketiga. Pilar yang ketiga, rukun yang ketiga. Rukun yang keempat adalah contohnya kalau kamu adalah highly kita memberi peluang kepada pelajar, contoh contohnya pelajar tu kalau kata amali memberi peluang pelajar, dia ada knowledge, contohkan dia boleh sebab setiap amali kamu ni, kamu hanya katakan dia ada level tau.
P1, katakan P1, P2 biasanya kalau sijil ni adalah dia P3. P3 ni pensyarah buat macam mana? Contoh nak kimpalan. Okey, pensyarah kamu, kata contoh pensyarah kamu pensyarah SPI Cik Muhammad Syarizan terangkan. Okey, kita nak buat proses kimpalan ARKA. Apa step? Sebelum tu kita kena pakai, kena lihat di sekeliling, ada hazard ke tak ada, keselamatan tengok pada diri kamu, pada sekeliling. Kedua, kena tengok prosedur, tahu tak menggunakan alat. Kena tahulah kompetent, ada computer person yang nak mengajar macam mana nak menggunakan alat secara betul dan selamat. Dia bukan betul je, dia adalah betul dan selamat. Lepas tu langkah pertama macam mana nak buat kimpalan ARKA. Kena apa safety, kena ada teknik dia ke, bentuk design kimpalan ARKA macam mana jarak dia. Okey, itu semua itu adalah step by step dia. Tetapi kalau katakan encik pensyarah kamu telah memberi P3 tu adalah kamu mengikut. Nanti pensyarah ambil lah markah. Kalau kamu tak boleh nanti diulang balik. Itulah OBE memberi peluang ulang balik. Okey? Lepas tu tetapi kalau student tu contohnya kamu adalah yang macam saya ni dah biasalah buat macam ini. Saya walaupun pensyarah dah mengajar saya label P3 mengikut, saya ikut dia balik semula, imitate dia balik semula. Langkah-langkah yang cikgu ajar, yang pensyarah ajar sampai terhasilnya kimpalan cantuman ARKA tu menggunakan teknik ARKA, saya dah tahu. Tetapi dia boleh, seorang pensyarah ni dia boleh memberi peluang kepada P4. P4 ni dia tak payah. Dia tengok je, okey, saya tahu macam mana nak buat. Dia bukan pensyarah yang menunjukkan setiap langkah. Tetapi bila dia assign project, saya kasih katakan drawing soalan. Kamu dikendaki, contohkan untuk program SPI kan, kamu dikendaki menghasilkan rak kasut menggunakan teknik kimpalan ARKA. Ukuran berapa, okey, saya nak ketinggian berapa, lebar berapa. So kamu dah boleh imagine, ketinggian macam ini, design macam ini, okey, saya dah tahu macam mana nak buat. Itu adalah pensyarah memberi peluang melalui projek dia ada kursus-kursus tu lah untuk buat sendiri. Tunjuk dia punya nilai praktikal tu dalam label P4. Iaitu dia buat sendirilah. Kamu tak perlu tunggu pensyarah label 3 tu untuk mengikut. Itu adalah pillar yang keempat. So saya tak ada nak banyak nak cakap. Yang tadi yang utama tu adalah kamu perlu tahu CLO, hasil pembelajaran khusus kamu. Setiap khusus kamulah PLO kamu. Kalau dia kata apa itu CLO, kamu tahu hasil pembelajaran yang kecil khusus. PLO program, melibatkan program kamulah. Okey, so apa peranan kamu? Peranan kamu ni perlulah aktif. Saya kata tadi kan, nampak ni, saya share ni. Aktif dalam proses PNP. Janganlah pensyarah tu hanya satu hala je bercakap. Kamu kena buat ni, kena tidur, main game. Okey, no sesekali beri aktif dalam kelas, dalam dua komunikasi, tak faham tanya, ataupun puan, encik saya ada macam ini caranya, saya tertengok YouTube ni, dia punya ni cara macam ni encik. Okey, sebab tu kita perlu aktif di dalam kelas. Okey, aktif ni lain. Lagi satu attitude tu pun lain. Itu adab dengan pensyarah, itu lain. Ini saya nak cakap peranan untuk tercapai OBE. Kedua, mestilah kerjasama dalam proses PDP. Nak tercapai, nak tahu hasil buat burger seketul, kenalah beri kerjasama antara pelajar, sesama kawan-kawan buat amali tu, ataupun sesama pensyarah dengan pelajar. Itu kerjasama. Sentiasa belajar mempertikakan diri. Okey, kalau katakan pensyarah tu, awak dah tahu awak lemah. Saya ni tak boleh lah, saya tak boleh buat ni praktikal ni, saya tak tahulah pengetahuan ni. So bila pensyarah kasih percubaan demi percubaan untuk kamu tercapainya OBE, please. Kamu nak jadi seorang yang juru teknik kan, juru mekanikal yang profesional. Kamu nak jadi juru kimpal yang profesional kan. Kamu nak jadi juru apa lagi? Semua juru-juru tu adalah juru yang kompeten. So kalau kompeten, kena berusaha meningkatkan diri. So kalau saya kata berusaha memperbaiki diri ni, aspek pengetahuan, aspek psikomotor ni praktikal, aspek kemahiran insaniah. Insaniah ni seperti adab. Sebab tu kadang setiap pelajar saya nak jadi pelajar yang berketerampilan, kena ada 3 elemen ni. Pengetahuan kena ada, praktikal kena ada, kemahiran kena ada.
insania. Insania tu kemahiran diri awak. Okey, macam mana adab bercakap, macam mana berkomunikasi dengan kawan-kawan, bahasa tu kena jaga. Bila 3 elemen ni ada, kamu dekat industri semua orang terima. Kalau datang interview, tak tahu nak bercakap, dapat tak kerja? Tak dapat kan? Tahu buat kerja, tapi tak tahu nak bercakap. Tak ada leadership. Sebab tu kena ada tiga-tiga ni. Daripada sekecil-kecilnya CLO ni, yang khusus yang setiap pesyarah ajar, sampai ke PLO. Okay? So lagi, beri maklum balas kepada pesyarah. Kalau katakan, puan, saya ni tak ni lah puan. Saya buat praktikal. Kimpalan saya tak cukup, tak puas puan. Saya nak cuba lagi. Alatan ni tak cukup. Berikan feedback kepada pesyarah ataupun kamu perlu lebih masa. So beri maklum balas untuk maklum balas untuk mempertingkatkan diri awak. So baru kamu boleh di akhir nanti, bila akhir semester ataupun di habis kamu belajar nanti, habis belajar SKR, SAU ataupun SPI, bolehlah kami pesyarah ni nampak kemerjadian kamu. Oh, anak-anak didik saya dah jadi dah engineer, anak-anak didik saya dah jadi dah. Adalah dekat yang Toyota ni, adalah dekat Proton ni, senang saya nak contact. Oh, dulu belajar dekat College Community Kelana Jaya. Okay, so saya tahu di situ. Masa itulah boleh mengukur tahap pemahaman pencapaian kamu. Ini adalah peranan sebagai seorang pelajar. Okay, tu setiap seorang pelajar saya kata ilmu kena ada, praktikal kena ada, tak tahu tanya, adab kena ada. Adab tu yang itulah kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ni tak kira subjek. Semua subjek diterapkan. Keusahawanan. Komunikasi. Komunikasi tu bukan boleh bercakap je Boleh bercakap bahasa kotor-kotor, bukan. Okey, bercakap jaga adab. Okey, kita ni sesama kita jaga adab. Okey. So boleh jadi kepimpinan. Bukan setakat ketua kelas kamu je nak jadi ketua. Yang lain pun boleh. Bukan setakatnya kelas mana. Kelas katakan SPI 3. Alia je boleh jadi ketua. Syami pun boleh. Sean pun boleh. Siapa lagi? SKR 2A siapa? Aidil. Angkat tangan. Mana Aidil? Ajmal pun boleh. Siapa lagi? Saya tak kenal lah, saya lupa. SKR 2B. So benda-benda begitu, kepimpinan. So benda yang bila kamu berada sekarang ni, kamu berada dekatnya satu institusi untuk kamu belajar. Time tu kamu fikirkan, time ni lah untuk kamu tinggalkan diri, kat mana lagi. Kamu jangan fikir kat mana kamu belajar, tapi kamu fikir di akhir nanti. Tak kira kat mana kamu berada, tapi yang penting kat mana di akhirnya. Contohnya orang Islam juga kan. Kat mana macam mana pun mula, tapi yang di akhir tu yang kita nak. So bermulalah kat sini, kamu kena buat ketiga-tiga elemen tu kena lengkap supaya kamu jadi graduan yang memang dekat mana-mana industri nak, dekat mana senang kamu dapat kerja. Okay, so yang ni buku panduan ni saya tak sure, tetapi nanti akan disebar-sebarkan kepada pelajar supaya kamu senang nak tengok. Inilah saya terangkan tadi, glossary dia OBE apa, CLO apa, PLO apa, PO ni lepas kamu habis kerja. Okey, MQA ni kamu tak terlibat untuk program kamu. So ini program MBOT ni saya kata tadi ni. Okey, program MBOT ni lah yang badan akreditasi untuk SKR, untuk SAU, CJ Teknologi Automotif. Pada bulan 2 ni, kamu ni berada dekat sini kan? Kalau kamu keluar tiba-tiba program kamu tak ditiraf macam mana? Sebab tu semua elemen ni kena berada dalam keadaan yang macam kamu tahu pesyarah kena lakukan tanggungjawab masing-masing supaya tak sia-sia pula kamu belajar kat sini sekali tak diiktiraf. Badan Malaysia Board Technologies ni lah yang mengiktiraf program kamu tamat. So bulan 2 nanti SKR, SAU, CJ Teknologi Automotif, kamu apa saya beri taklimat sharing pada hari ini, awak ingat apa Puan Aziz cakap CLO. Contoh khusus burger, itu yang saya nak. Awak lekat dekat kepala awak. Awak tahu pendedahan ini saya kasih kepada semua. Okay, so ini badan MBOT yang bertanggungjawab. Kalau katakan tersenarai program awak nak sambung belajar. Okay, dulu sijil awak diiktiraf tak? Kalau tak diiktiraf macam mana? Mak bapak awak dah bayar tapi tak diiktiraf. Salah siapa? Tanggungjawab saya sebagai pesyarah, kawan-kawan saya, pengarah College Community Kelana Jaya. Awak pun ada peranan juga. Takkanlah nak sia-sia je belajar kat sini. So kita ni
kita ni di antara pelajar, di antara pensyarah, di antara pengurusan bekerjasama untuk supaya program kamu SKR, SPI pada tahun hadapan. Badan MBOT ni akan datang untuk iktiraf. So bila diiktiraf program kamu, bolehlah kamu pergi bekerja dekat, kalau katakan nak pergi ke government ke, atau ke Petronas ke, atau badan berkanon ke, atau nak peluang belajar. So adalah program kamu tu diiktiraf lah, senang kata. Bukan scammer punya program ya. Okey, saya tak ada apa-apa. Lagipun saya tak ada two-way communication kat sini. Saya cuma memberi sedikitlah perkongsian ilmu yang yang saya ada. Saya harap pengetahuan mengenai OBE ni, hasil pembelajaran ni, berasaskan pembelajaran ni, kalau orang kata OBE tu melekat dekat kepala awak. Apa nanti Puan Aziz kata Sek Loh, oh saya pernah dengar Sek Loh tu, saya pernah dengar PLO tu, habis program saya tahu, oh kalau ni Sek Loh tu khusus saya pernah dengar ni. So pendedahan tu telah diberi. Lepas tu di setiap level tu kalau kamu perasan benda ni telah ditampal. So baca, kalau tak ingat pun bacalah. Okay, so kamu tahu apa kamu buat kat sini. Bukan program yang kamu buat ni CJ Teknologi Otomotif ni syok sendiri. Kami nak kamu keluar, kamu jadi graduan. Seorang pekerja kompeten, seorang graduan holistik. Ada sifat insaniah, ada teks pengetahuan, ada practical knowledge pengetahuan, practical yang orang sangat segani. Oh, sebut je nama college community, oh itu program TVET yang terunggul dekat Malaysia. Visi kami adalah visi dan misi college community dan Jabatan Politeknik. Kamu di bawah Jabatan Politeknik, college community, Politeknik dan college community. So visi dan misi adalah, kalau visi tu adalah untuk menghasilkan graduan TVET yang unggul. Kamulah graduan TVET yang unggul. Itulah dia punya misi dan misi dia. So kamulah antara yang penyumbang kepada sistem TVET negara. Okey, saya tak ada apa-apa. Itu saja. Ada nak tanya pun tak ada dua ni kan, two way communication kan? Boleh? Ada apa-apa ke nak tanya yang kelas yang boleh bersuara ke? Ada nak tanya ke? Ada? Ada nak tanya? Kalau tak ada, tunjuk tanda tangan yang kelas yang ambil tanya good. Semua angkat tangan good. Lambai. Sekejap saya besarkan. Sekejap Angkat tangan. Cuba kelas yang Amri angkat tangan. Semua angkat tangan. Kelas lain saya tak boleh view. Okey, Hafifi. Okey, so kalau terlebih terkurang perkongsian ilmu saya minta maaf. Okey. So saya harap ianya, muka engkau sebesar-besar PC tu. Saya harapkan pengetahuan mengenai outcome based education ni dapat dimanfaatkan. Kamu tahu kalau dalam nanti sesi temu ramah, kamu insan-insan yang terpilih, pelajar-pelajar yang terpilih ni, so kamu tahulah, Puan Aziz pernah cakap pasal Sek Loh. Itu yang saya keep ulang. So apa yang kamu perlu tahu, 3 tadi saya kata, pengetahuan, last kali pengetahuan, praktikal dan kemahiran insaniah. Okey, sebelum saya habiskan sesi taklimat OBE ni, kita habiskan sesi taklimat kita dengan tasbih kifarah dan surah wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.